Didik TV KPM. Sekarang murid-murid di rumah kita nak pergi pada belajar manhaj dia. Apakah manhaj yang ada di dalam riwayat qiraat Warsh ni? Baik, Ustaz. Okey, jadi kita nak pergi satu persatu lah. Apa manhaj ni? Macam tak biasa kan? Itu dalam kuliah qiraat kita sebut manhaj. Tapi nak lebih mudah faham, apa tajwid dia? Kan mudah aje, simple. Lebih dekat dengan kita, lebih dekat dengan kita lah. Tu bahasa yang lebih mudah faham. Betul. Rasanya kalau sebut tu murid-murid di rumah cepat tangkap lah. Betul, dia pun mengangguk lah, baru kan? tahu. Okey, memang benda sama aje. Okey, baik. Jadi kita nak lihat satu persatu. Baik, kita mulakan dengan bab basmalah di antara dua surah. Okey, bab basmalah di antara dua surah iaitu hujung surah nak berjumpa dengan awal surah yang baru. Okey, maknanya kita nak sambung baca teruslah. Ya. Kita tak nak berhenti. Dah habis tu kita nak sambung surah lain lagi. Jadi macam mana manhaj Warsh? Okey, kita lihat. Ni contoh kita bawa. Baik. Wajah pertama ataupun bentuk pertama, kita sebut wajah lah. Dalam kuliah qiraat kita sebut wajah. Dalam kelas qiraat kita sebut wajah, kita tak sebut bentuk. Baik, wajah pertama adalah itsbat basmalah, iaitu ada basmalah. Kan? Jadi contoh beginilah. Kan ada basmalah di tengah-tengah lah. Hujung surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim dan awal surah Al-Kautsar. Okey. Mudah. Okey. Ini yang ada bismillah Yang ni ada bismillah. Okey. Kemudian yang kedua iaitu wasal tanpa basmalah. Mungkin Hakim nak cuba ke? Boleh, Ustaz? Mana kata saya akan sambungkan terus sambung hujung terus. surah Al-Ma'un dengan awal surah Al-Kautsar. Baik, hati-hati dengan huruf terakhir baris dia hidupkan. Baik, Ustaz. Saya cuba, Ustaz. Baik. Wa yamna'una al-ma'una inna a'tainakal kautsar. Ahsanta. Bagus. Betul, Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus Alhamdulillah. Tepat tu bacaan tu adalah tepat baik. Mudah aja jadi manhaj yang basmalah antara dua surah ni mudah aja. Okey. Jadi wajah ketiga. Wajah ketiga ni saktah lah, iaitu berhenti hujung surah tanpa ambil nafas dan baca awal surah. Tanpa ambil nafas. Ya. Macam kita kalabal rona ala, kan kita Dalam surah Yasin, ya, dalam surah Yasin pun ada, dan surah-surah lain pun ada. Ya. Tapi untuk Warsh, setiap hujung surah nak berjumpa dengan surah baru ada saktah. Oh, ya ke? Tu. Tak ada dalam kita punya qiraat Hafs an Asim lah. Kita kat Malaysia ni rata-rata negara umat Islam guna qiraat Hafs an Asim. Tapi untuk qiraat Warsh dia ada. Jadi kita belajar sesuatu baru ke murid-murid? Betul, Ustaz. Kan? Saya belajar sesuatu yang baru, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ada nilai tambah lah dalam ilmu Quran kita. Betul. Okay. Jadi murid kita terus kepada al-mad wal qasr. Kita nak kenal mad-mad mad jaiz, mad wajib muttasil bagi qiraat manhaj Warsh. Baik, kita lihat yang pertama iaitu mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Ini contoh je lah. Ini contoh je. Bukan perkataan ni khusus tidak. Ini contoh sahaja. Iaitu kita baca dengan isba'. Okey. Isba' ni apa dia? Iaitu 6 harakat. Ya. Okey, 6 harakat. Okey. Jadi wama unzila tu kita baca 6. Ulaika tu pun kita baca 6 harakat. Kita sebut isba'. Kita tak sebut 6 harakat lah. Isba'. Sebab kita bukan kuliah tajwid, kita Betul. kuliah qiraat. Ya. Istilah dia lain sikit lah. Tapi benda dia sama je. Jangan jadi confuse pula. Keliru pula murid-murid di rumah. Tak, benda sama aje. Jadi kita biasakan dengan istilah-istilah ni supaya kita mudah tangkap lah pembelajaran kita. Baik, yang tak mudah. sama, Ustaz, 6 rakaat. Itu beza Jadi kalau 6 rakaat memang biru muka nanti. Biru muka, Ustaz. Okey. Okey, Ustaz, silakan. Baik, terus kepada mad badal. Okey. Mad badal iaitu huruf hamzah selepas di huruf mad. Alif mad ataupun waw mad ataupun ya mad akan jadi istilah mad badal. Ya. Baik, mad badal ni ada 3 pilihan. Yang ni memang satu benda yang baharu sebab kita dalam tajwid qiraat kita di Hafs an Asim ni tak ada Yang kita biasa guna selama ni tak ada. Tapi untuk Warsh ada.
Apa dia tu Ustaz? Itu apa dia? Iaitu kita boleh pilih. Nak 2 boleh, nak 4 boleh, nak 6 boleh. Oh, 3 wajah Ustaz. 3 wajah. Oh, Okey, cuba saya bagi contoh. Utu. Biasa je. betul? Okey. Utu. Jadi 4 lah. Betul? Okey, cuba 6 pula. Utu. Okey. Mungkin Boleh Ustaz? Kim cuba untuk kita dapatkan. Saya pilih Aminu boleh Ustaz? Boleh, silakan. Okey. Aminu. 2. Aminu. Itu 4. Aminu. Itu 6. Ah. Isbak. Okey, ahsanta. Terima kasih Ustaz. Tafawid baru belajar pun alhamdulillah dapat terus sebab Alhamdulillah. benda mudah. Terima kasih Ustaz. Betul Ustaz. Benda mudah kan? Jadi murid-murid di rumah pun sebenarnya benda ni mudah sahaja okey. Cuma ingat jelah mak badal ada 3 wajah. Ya. Ketika kita baca dalam solat, janganlah kita baca 3-3 tu. Betul Ustaz. Pilih satu je lah. Kan? Pilih satu je. Baik. Kemudian pergi kepada madlin yang selepasnya ada huruf hamzah. Kita istilahkan dengan madlin mahmuz. Mahmuz ni maksudnya selepasnya ada huruf hamzah. Seperti contoh, bukan kalimah ni saja. Ini contoh sahaja, iaitu kalimah syai'in, iaitu kita ada tawassut 4 harakat dan isbak 4 harakat. Contoh dia ialah syai'in. Kalau kita bawa masuk dalam ayat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu saya buat isbak teruslah. Ya. Kan? Ada 4, ada 6. Boleh 4, Betul boleh 6. Ustaz. Jadi kalau yang nafas panjang boleh guna 6 harakat Ustaz. Betul. Kalau yang nafas cakap sikit 4 harakat lah kot. Boleh. Hakim tu suara bagus. Allah Ustaz. Ambil yang panjang. Terima kasih, Boleh Ustaz. buat bentuk nada apa taranum apa Terima semua kasih, kan. Ustaz. Okey. Baik. Baik, seterusnya kita pergi pada manhaj ataupun tajwid mim jamak. Dalam Warsh ada tajwid dia mim jamak. Kita tak adalah. Okey. Mim jamak ni sebagai contoh pada ayat falahum ajrun ghairu mamnun. Okey, di mana mim jamak iaitu ni, mim ni. Mim yang ni mim mereka. Ya. Macam kita lah assalamualaikum. Kum belakang mim tu mim jamak lah tu. Betul. Kan? Okey. Jadi kalau kata dalam Quran ni mim jamak ini berjumpa dengan huruf hamzah, maka Warsh dia sangat suka untuk sentuh bab ni. Ya. Kan? Jadi apa dia punya wajah yang ada iaitu silah ma'al isbak, iaitu hidupkan dia falahumu ma'al isbak dengan berserta jadi 6. Kenapa jadi 6? Kenapa jadi 6? Sebab bukankah dia bertemu dengan huruf hamzah ini sudah menjadi hukum mad jaiz munfasil di sisi dia. Betul Ustaz. Kan? Jadi sebab itulah dia hidup dengan 6 harakat terus. Yeah. Falahumu ajrun. Panjang tu. Betul. Bagi perhatian betul-betul kalau mim jamak selepas di huruf hamzah, buatlah 6 terus. Isbak, Ustaz. Ya, isbak. Baik. Kemudian hamzatain min kalimah. 2 hamzah dalam satu kalimah. Okey, kita ada sifat aa lah. Sebagai contoh, kalimah dia di atas. Sifat ai dan sifat au. Ni dengan kalimah sebagai contoh yang kita bawa dalam pembelajaran pada hari ini. Murid cuba lihat. Okey, apakah wajah yang ada bagi Warsh? Tak lain tak bukan ialah tashilkan hamzah yang kedua tanpa idkhal. Tashilkan hamzah kedua. Okey, kita bincang yang ni dulu. Okey, tashil hamzah yang kedua. Macam mana nak tashil ni? Tashil ni kita nak mudah, kita ambil contoh ai lah. Ai itu hamzah sempurna. Ya. Ai. Cuba i tu kita tukarkan kepada ya baris bawah. Ai. 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 Tengah-tengah lahir ai. Ai. Itu tashil. Tashil di antara hamzah dengan ya. Ya. Kalau yang au, tashil hamzah
antara hamzah dengan waw. Au, au. Lahir tengah-tengah, au. Au. Ya. Boleh? Boleh? Seronok Ustaz. Dia punya sifir tu kalau dapat tangkap tu okeylah tu. Senang Ustaz. Senang Okey. Jadi contoh dia ni tashil. Kemudian tanpa idghal jangan masukkan apa-apa alif mat dekat tengah ni sebab ada qiraat lain dia akan masukkan alif mat lah. Jadi dia akan baca anzartahum aiza dengan aunabbiukum. Ya. Kita baca aunabbiukum. Betul. Dia baca aunabbiukum. Itu nama tashil. Faham. Baik. Kita terus Boleh Ustaz. Baik. Cuma dia ada satu wajah lagi, wajah kedua dia iaitu apa dia? Iaitu tukarkan hamzah tersebut. Dia tak jadi tashil lah. Dia tukarkan hamzah yang kedua ni kepada huruf mat beserta dengan isba'. Jadi bila dia tukarkan kepada huruf mat, dia jadi hukum apa dalam tajwid kita? Mak lazim kalimi mukhaffaf. Betul ke Ustaz? Alhamdulillah. Mutafawwid tu soalan susah tu tapi boleh jawab tu. Alhamdulillah Ustaz. Cemerlang lah. Ni berkat fokus Ustaz dalam kelas ni. Kena fokus murid-murid. Kena tahan mata lah kalau murid di rumah ngantuk tu. Betul. Kena tahan mata. Sebenarnya mudah je. Okay. Dia ada dalam tajwid kita je. Kita nak ingat balik semula je. Jadi bila kita tukar pada alif mat, jadi alif bertemu dengan huruf yang mati, dengung pula kan, jadi dia jadi mad lazim kalimi mukhaffaf anzartahum. Beserta isba' 6 harakat. Baik, kita teruskan lagi. Hamzah single. Hamzah mufrad. Hamzah single. Hamzah single. Tadi dua hamzah kan. Baik, hamzah single ni contoh dia kita nak bincang ialah mu'minun, dia akan bertukar kepada mu'minun. Okey, cuba lihat Mu'minun asal dia adalah hamzah sakinah, hamzah yang mati. Sebab itu kita warna hijau ni. Yeah. Okey, poin pertama adalah hamzah yang mati. Dan dia berada di fa kalimah. Fa bina kalimah. Fa'ala, fa fi'il lah. Yeah. Kalau kata ngaji sorof ni, fa fi'il. Ngaji qiraat ni memang kena ada juga belajar sorof, nahu sorof ni. Sebab dia ada kait dia ada cross dia punya tu Baik. Jadi kalau kata hamzah tersebut mati dan berada di fa kalimah, maka dia akan ibdalkan huruf hamzah tersebut kepada huruf mat. Jadi mu'minun akan bertukar jadi mu'minun. Mu'minun. Ya. Okey, cuba lihat pada contoh yang kedua. Ini saya nak minta Hakim lah. Boleh Ustaz. Okey, ni lain sikit lah. Okey, hamzah tu dia baris apa? Hamzah baris atas Ustaz. Okey, atas maftuhah lah. Betul, maftuhah. Okey, sebelum dia? Sebelum dia baris hadapan. Baris Dhammah. hadapan. Okey, jadi dia akan bertukar jadi apa dia? Dia akan tukar kepada waw Ustaz. Waw Okey. Jadi ngam Betul dah. ke? Tinggal isi di tempat kosong macam Hakim jawab tadi tu. Yeah. Al-hamzah maftuhah ba'da dhammin fa'an lil kalimah ibdaluha wawan. Alhamdulillah. Maka penuh Ustaz memang sempurna Okey, jadi muwajjala. Asal dia muajjala, tukar kepada muwajjala. Muwajjala. Ya. Okay, kita terus. Boleh Ustaz. Baik, bab naqal kita pindahkan baris yang ada pada huruf hamzah kepada huruf sebelum dia. Contoh dia kalimah fil ard akan bertukar kepada filar. Okey. Khalau ila kepada khalawila. Kan nampak tak? Hamzah tu buang. Baris dia jangan buang. Baris dia pindahkan kepada huruf mati sebelum. Macam ni fil ard, huruf mati sebelum lam, maka baris dia pindah je sebelum. Huruf hamzah buang. Okey. Baik. Kemudian jadi huruf hamzah itu berbaris. Kemudian sebelum dia adalah mati, maka kita pindahkan baris dia ke sebelum dia. Ini mudah sahaja Ya. Okey, kemudian taklil kalimah bil huda bil huda alif zawatil ya ada dua wajah, fathah dengan taklil. Tapi kalau untuk zawatil ya selepas ra ada satu wajah aja Hakim Apa dia? Yang mana Ustaz? Yang ni.
Taklil. Taklil kalau bil huda dia boleh bil huda bil huda. Oh, ada dua. Ada dua. Tapi kalau Nasara dia ada satu wajah aja, apa dia? Taklil. Apa dia bunyi dia? An-Nasara. Okey, Betul Ustaz. alhamdulillah. Betul. Saya Okey. takut tertukar dengan An-Nasara. Salah ya. Ustaz Betul, itu salah. Okey. Yang tu kiraat lain Ya. Baik. Kemudian absarihim, katakan kalau kalimah absarihim, alif tersebut berada di sebelum ra yang berbaris bawah. Okey, ni ada kalimah jatuh lah Sini tambah iaitu al-maksurah Sini tambah al-maksurah iaitu alif yang berada sebelum ra baris bawah dan hujung kalimah pun ada satu wajah sahaja. Absarihim, Warsh akan baca dengan Absarihim. alhamdulillah. Betul Ustaz Tafawid cemerlang Dengan taklil Ustaz Ya, Okey. 5 bintang penuh. Alhamdulillah, bukan senang dapat tu. Ya, okey. Tepat sekali. Okey, terus. Boleh Ustaz. Kemudian ra ra adalah kita tarkib, kita ringankan dia. Kalau kita baca dalam qiraat kita ataupun bacaan kita ghairu, dia baca dengan ghairu. Nipis je. Tapi kalau khairon, dia akan baca dengan khairan. Khairon, khairan. Okey, ringankan ra tersebut. Okey, ni nak minta Hakim lah. Kalau zikraka dibaca oleh Warsh, Zikraka. zikraka. Betul Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Ahsanta. Tepat sekali Okey, kemudian kalau al-akhirah dia akan baca dengan al-akhirah. Okey, mudah je insya-Allah. Betul Ustaz. Okey, kemudian kita pergi pada lam yang tebal Lam ni dia baris atas. Okey. Sebelum dia mesti huruf sad, ta dengan za yang berbaris atas juga. Kalau solatihim, Warsh akan tebalkan lam dia jadi bunyi solatihim. Kalau matala'in akan baca dengan matala'in. Okey. Lam yang tebal dalam qiraat kita pada lafzul jalalah ajalah. Ya. Sebelum dia baris atas ataupun baris depan. Tapi untuk Warsh dia ada tambahan sikit lagi lah. Okey. Baik, ini dia punya manhaj lam tersebut Okey. Yang ni saya minta cubalah Hakim. Boleh Ustaz. Okey. Cuba baca. Kalau lihat Ustaz, dia ada dua wajah. Betul ke Ustaz? Oh, bagus. Ahsan, dah bagus. Cuba. Yang pertama kalau tak silap saya iaitu dengan taghlis lam. Iaitu Okey. bacaannya sayasla naran zata lahab. Alhamdulillah. Yang kedua dengan taklil lam iaitu sayasla naran zata lahab. Betul ke Ustaz? Mutafawid, saya nak bagi 100 markah. Terbaik, terima kasih Ustaz. Boleh dapat tu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bila fokus Ustaz, saya rasa senang untuk Senang bacaan je. Warsh Ya, ni. betul. Cuma yang Ustaz, bila kita sebut tentang qiraat Warsh ni, adakah usul qiraat Warsh ini dia akan mengubah makna bacaan dalam Quran Ustaz? Tidak, sebab dia adalah tajwid. Dia tak ubah kalimah, dia ubah bunyi. Dan bunyi itu bersesuaian dengan lahjah suku yang ada di zaman Quran turun. Faham? Kalau yang ni dia lebih mirip pada Bani Tamim punya nilah lahjah dia. Betul. Dia tak ubah apa-apa. Baik Ustaz. Dan tadi kalau sepanjang saya belajar ni, saya tengok qiraat Warsh ni banyak menyentuh huruf hamzah. Kenapa Ustaz? Sebab Bani Tamim dia sangat suka nak sebut huruf hamzah. Oh, sangat suka. Ya, bagi sangat mereka suka. lah. Ya, bagi mereka sangat suka. Lagi-lagi kalau hamzah tu bertemu dua hamzah satu tempat, macam anzartahum. Kita Melayu senanglah. Betul. Asal ada baris okey. Yang tak ada baris tu jadi sakit perut tu. Ya, betul. Pening kepala Ustaz. Pening kepala kan. Baik. Kan. Jadi kalau Warsh, kalau macam tu dia hamzah ni memang dia sangat suka nak sebut pada lidah dia lah. Walaupun dia orang Arab, tapi ialah Ya, betul. masing-masing ada kesukaran. ada kelebihan masing-masing. Betul. Kan. Okey. Didik TV KPM